Seterusnya kita ke Sabah dengan fokus mengenai banjir di Beaufort. Silakan Rita Aloysius Malik. Rita? Baik Nurul, perkembangan banjir di daerah Beaufort. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Selangor kekal 46 keluarga, membabitkan 134 penduduk. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, daripada jumlah itu seramai 65 dewasa dan 69 kanak-kanak. PPS Dewan Selangor dibuka sejak Jumaat lepas menempatkan penduduk terjejas banjir dari 5 buah kampung di Beaufort, iaitu Kampung Suasa, Bangkalalak, Berumbai, Bakalau dan Kampung Lagon. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM terus komited bagi meningkatkan peluang dan penyertaan wanita dalam pembangunan ekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu termasuk menyediakan ekosistem yang mampu menyokong penglibatan wanita dalam ekonomi. Ini termasuk penyediaan akses kepada latihan dan pembangunan kapasiti seperti program penjanaan pendapatan wanita Wijana. Fokus kita yang pertama tadi lebih kepada penjagaan ekonomi penjagaan. Kita nak lambatkan market. Sebab di luar sana diorang kata kita tak ada orang untuk diberi pekerjaan. Datuk Seri Nancy ditemui pemberita selepas merasmikan Wijana 2023 di Kota Kinabalu. Sementara itu, peserta Wijana berharap program berkenaan dapat membawa perniagaan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Segi ilmu penjenamaan, di mana kita boleh mengangkat jenama ini untuk kita majukan lagi bisnes ni dan lebih supaya lebih ramai lagi orang kenal kita punya perniagaan. So cara ini juga kita mampu bersaing dengan jenama-jenama yang ada di luar sana lah. Program Wijana dilaksanakan pada 2022 bertujuan membimbing wanita menjana pendapatan melalui keusahawanan dan memantapkan pengetahuan dalam bidang perniagaan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI, Muzium Sains Teknologi China dan Muzium Sains dan Teknologi Guangxi China menjalin kerjasama bagi melaksanakan program jelajah sains bergerak di negeri ini. Kerjasama tersebut dimeterai menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang telah ditandatangani antara ketiga-tiga pihak semasa lawatan kolaborasi delegasi KSTI ke China Julai lepas. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, menerusi MOU tersebut, jelajah sains bergerak akan diadakan selama 3 tahun dengan 60 bahan berkaitan sains akan dipamerkan bermula di Kota Kinabalu tahun ini. Dengan adanya pameran ini kita akan mencari jalan dan menjadikannya wadah untuk melihat bahawa sains itu mudah dan menyeronokkan melalui pameran berkenaan. Dan dia boleh dihubungkan di samping bermain atau berhibur, kita ada elemen sains dan teknologi di sana. Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Ruang Tamu rancangan kami ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Beliau berharap dengan adanya jelajah tersebut, penglibatan pelajar dalam subjek sains akan meningkat dengan sasaran 60% bagi negeri Sabah. Kerajaan negeri dan persekutuan perlu berkolaborasi bagi memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan khususnya di bawah Kementerian Kesihatan KKM di negeri ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata, langkah itu penting kerana terdapat banyak projek KKM termasuk klinik kesihatan yang tertangguh atau mengalami kelewatan. Kita melihat bahawa banyak projek-projek Kementerian Kesihatan Malaysia ini yang tertangguh. Ada yang melebihi sampai 10 tahun pun ada. Perkara ini, apabila kita melihat kenapa dia tertangguh, kerana ada masalah sedikit teknikal. Jadi saya mahu supaya kolaborasi di antara KKM dengan state government. Kolaborasi, maksud dia itu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kecil ni. Datuk James ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Kolokium Kesihatan Awam Sabah di Penampang.
Beliau berharap masalah berkaitan pembangunan KKM di Sabah dapat diatasi pada masa hadapan kerana kemudahan kesihatan terutama klinik sangat diperlukan di kawasan bandar. Pelajar Sabah yang melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar dan Universiti Shawbra Mesir diingatkan sentiasa memberi tumpuan kepada pelajaran seterusnya lulus dengan cemerlang. Itu antara amanat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Exco Pendidikan Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ketika meraikan 52 pelajar negeri ini yang akan melanjutkan pengajian di kedua-dua universiti tersebut. Kesemua pelajar ini merupakan penerima tajaan Dermahasiswa Pengajian Tinggi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerusi tabung zakat dan fitrah. Mereka akan meneruskan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang syariah Islamiah, usuluddin, bahasa Arab, pendidikan Islam dan hafiz Al-Quran, qiraat serta bidang perubatan. Mereka perlu datang atau kembali ke negeri Sabah sebagai orang yang mampu menyampaikan dakwah, mampu menyampaikan ilmu, mampu berkhidmat kepada masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh kerajaan. Sementara itu, Timbalan Yang di-Pertua MUIS, Ustaz Malai Ali Malai Ahmad berkata, tahun ini pihaknya mula menghantar pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan. Dan insya-Allah pada tahun depan MUIS berhasrat akan menambah bilangan pelajar-pelajar yang akan memasuki kuliah tip ataupun kuliah kedoktoran di Mesir. Dan pada sebelum ini ramai pelajar kita yang sudah kembali dan berkhidmat di hospital-hospital kerajaan. Pelajar yang ditemui menzahirkan rasa terima kasih atas tajaan yang diberikan itu. Syukurlah kepada Allah kerana memberi kesempatan, lepas tu memberi rezeki kepada saya yang agar dapat melanjutkan pelajaran di Al-Azhar dalam bidang medik. Saya rasa gembiralah. Menambah ilmu pengetahuan, menambah pengalaman pelajaran dan meneruskan usaha-usaha Malaysia untuk menghantar menambah lagi kharij daripada Mesir lah, jurusan bahasa Arab lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pembayar zakat yang ada di Sabah kerana dengan wang tersebut kami semua dapat melanjutkan pelajaran kami ke Mahat Shawbra Mesir, iaitu di cawangan Universiti Al-Azhar Mesir. Ketika ini, seramai 150 pelajar Sabah yang menerima tajaan Dermahasiswa MUIS Zakat sedang menuntut di Mesir. Seramai 51 peserta mewakili Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah dipilih menyertai Pahang International Rover Mood 2023. Program perkemahan pengakap Kelana itu berlangsung selama 5 hari bermula esok. Presiden Majlis Belia Sabah Abkari Fawaz Abikan berkata, penyertaan dalam program seumpama merupakan langkah positif bagi membentuk generasi muda yang bertanggungjawab, berketerampilan dan berkebolehan. Saya percaya dengan program-program sebegini, kita akan mampu kurangkan jurang perpaduan itu di mana ahli ataupun peserta-peserta di dalam program ini dapat bertemu, dan paling penting pengisiannya di dalam program ini mampu memberi impak yang sangat positif kepada peserta-pesertanya. Abkari menyatakan demikian kepada RTM selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Bendera kepada kontingen pengangkap negeri Sabah ke Pahang International Rover Mood 2023 di Arena Belia Majlis Belia Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Kontingen Pengangkap Sabah Osman Johari berkata, mereka sudah membuat persiapan rapi menghadapi program peringkat kebangsaan itu yang diharap mampu memberi inspirasi kepada para belia untuk terlibat secara aktif dalam persatuan berkenaan. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Nurul. Rita Lesius Malik, terima kasih atas perincian itu.